Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada modul yang terakhir iaitu modul 9. Tajuk yang kita belajar hari ini adalah Operating System ataupun kita panggil dia sebagai OS. Okey, jom. Okey, Operating System ni adalah benda apa? Ini dia. Inilah adalah fungsi-fungsi utama Operating System. Yang pertama kita ada start dan shutdown komputer. Kita nak buka tutup komputer, nak buka tutup smartphone, kita gunakan OS. OS ni kawan benda ni. Dia ada user interface. User interface ni benda kita boleh nampak, boleh tekan, boleh klik, boleh sentuh. Ini dia panggil user interface. Kemudian dia boleh manage program. Program ni adalah apps lah. Kita boleh install app, uninstall macam ni. Dia juga boleh mengawal memori, menguruskan memori. Contoh memori yang ada kat sini adalah RAM. Okay, makin banyak aplikasi kita buka, makin banyak RAM digunakan. Okay, kat sinilah yang dikawal menggunakan operating system. Seterusnya kita ada task. Task ni apa-apa benda, proses yang kita lakukan dia panggil task lah. Next kita ada configure device. Sesuatu device seperti smartphone ataupun komputer, apabila kita letakkan sesuatu barangan lain, kita nak connect, dia akan ada device configuration. Maksudnya kat sini cara-cara dia nak connect device tu macam mana. Contoh komputer dengan printer, bila kita cucuk, so operating system ni dia akan kenalkan, okey ni komputer, yang ni printer. So apa-apa nak lalu mesti melalui operating system baru pergi kepada printer. Ini performance. Okey, dia nak kawal performance dia, boleh laju ataupun boleh kurangkan laju, tapi dia lebih jimat bateri. Macam tu lah. Nak connect internet pun menggunakan operating system. Next kita ada file management dan media related task. Okay, file management ni kita nak uruskan file lah. Boleh delete, boleh copy, boleh paste, boleh rename. Okay, ini dia panggil file management. Next, antara fungsi utama operating system adalah update. Update OS. So Android pun ada update, iOS ada update kan. Lepas tu kita ada Windows ada update. Semua ni update untuk memperbaharui dan mempercekapkan pengurusan operating system tersebut. Next kita boleh control network dan administer security. Okay, kita akan jadi admin lah kepada security tersebut. Contohnya kita letak password supaya orang tak boleh nak buka. Benda ni dikawal melalui operating system. Kita tengok fungsi yang pertama tadi. Okay, nak buka dan tutup telefon ataupun laptop. Inilah dia fungsi dia. Boleh nampak saya rasa semua tahu ni. Ni antara fungsi-fungsi utama lah. Okay, dekat mana nak buka tutup? Senang je. Awak nak tahu buka atau tutup, kita kena cari logo ni. Dia panggil apa ni? On off kan, on off button. Awak tekan ni dia boleh buka, tekan ni juga boleh tutup. Tapi kalau untuk desktop, untuk laptop, janganlah tekan tutup macam ni. Tekan dia dekat belah kanan, belah kiri bawah, tekan, nanti ada tekan shutdown. Bila awak klik shutdown, dia akan tutup lah sendiri. Okay. Selain daripada shutdown, OS juga dia ada sleep. Okay. Pernah guna function sleep? Kita ada sleep dan hibernate. Okay. Sleep ni bila awak tekan dia tutup semua, tetapi aplikasi tu masih ada di dalam RAM dan bateri atau elektrik berjalan. So bateri boleh habis lah kalau sleep ni. Sebab apa dia ready macam tu? Supaya bila awak tekan je enter atau tekan apa-apa button, dia terus terjaga, terus boleh buat kerja. Itu fungsi sleep. Nombor 2 adalah fungsi hibernate. Hibernate ni dia sama, lebih kurang sama macam sleep, tapi dia lain. Dia boleh tekan buka juga, boleh teruskan kerja, tetapi dengan hibernate dia akan save apa-apa aplikasi yang kita running tadi di dalam hard disk. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia shutdown, dia akan tutup bateri, tutup elektrik dan sebagainya. So dia lebih jimat lagi lah. Pada saya, kalau awak nak gunakan laptop tu lambat lagi, lebih baik hibernate daripada sleep. Sebab kebanyakan laptop akan rosak apabila selalu berada dalam sleep mode. Sebab masa sleep tu hard disk berjalan, dia berpusing. Lepas tu awak bawa merata-rata, so dia bergoyang. Hard disk tadi kan bila kita belajar, dia sangat sensitif. So dekat sini sleep mode ni boleh mempercepatkan kerosakan kepada hard disk lah. Next kita ada UI dan GUI. GUI ni adalah Graphical User Interface. Okay, ada menu, ada image,
Boleh tengok dekat smartphone, awak tekan. Awak nampak tak logo semua dekat smartphone? Masuk dekat dalam menu, nampak message, nampak ni semua benda kita nampak tu itu dipanggil GUI ataupun user interface lah. Okey, ni dia. Kalau untuk MacBook macam ni, untuk Windows macam ni, dan untuk Android macam ni. Kita akan nampak lah bentuk standard ni. Okey, ini dia panggilnya Command Line Interface. CMD lah kita panggil kan selalu. Command Line ni apabila pada masa dahulu sebelum munculnya GUI ni, kita nak mengawal, nak copy paste file semuanya menggunakan command line ni. Awak bagi arahan copy nama file apa benda-benda. Lepas tu paste dekat folder ni. Nanti dia buat lah. Tapi sekarang mudah je, kita right click, copy dan paste sahaja, tak ada masalah. Okey. Operating for single task, multitask, foreground, background. Okey, tengok ni. Ni mudah je. Okey. Ada aplikasi yang tengah running dekat belakang. Macam saya tengah buka sekarang ni slide. Aplikasi yang running dekat belakang ni kita panggil dia sebagai background application. Okey, yang depan yang tengah running, contohnya slide saya tengah running ni, kita panggil dia sebagai foreground. Background dengan foreground. Foreground kita guna background yang kita minimize yang dekat belakang. Okey, ni memory management. Okey, kita nak manage RAM lah. Kalau laptop kita kalau tak cukup RAM, kita boleh tambah lah, ada slot tambahan RAM. Tapi kadang-kadang ada juga yang tiada slot tambahan RAM. Tu susah sikit lah nak tukar, nak tambah RAM kan. Virtual memory ni adalah satu setting dekat dalam window. Kita boleh adjust supaya RAM kita mendapat tambahan capacity storage daripada hard disk atau SSD di dalam komputer. Nanti awak boleh google cara virtual memory ni berfungsi. Boleh cubalah. Kadang-kadang kalau laptop yang slow sangat ni kan, bila slow, awak boleh cuba teknik ni, virtual memory dipanggil. Ni dia lah. Bagaimana virtual memory berfungsi daripada RAM, dia akan keluar output dia masuk kepada hard disk sedikit. So RAM ni yang mana tak muat, dia akan masuk dalam hard disk, dia masuk balik lah. Ni je dia. Okey. Ni adalah fungsi operating system juga. Kita panggil dia sebagai print queue. Apa yang queue dia? Kita tengah print. Queue yang dia buat ni, ini disusun oleh operating system atau OS lah. Windows yang susun benda ni. Okay, plug and play ataupun small driver. Okay, yang ni adalah terjadi apabila contohnya awak ada pen drive. Kalau pertama awak cucuk pen drive tu, dia lama sikit kan, dia ada loading. Itu maksudnya dia tengah install small program atau driver lah kita panggil. Ada juga pen drive yang kita cucuk, dia tak ada loading pun, dia terus boleh play. Itu maksudnya plug and play, dia boleh terus digunakan. Ini contoh kita nak monitor lah. Kalau dekat dalam window, kita tekan control alternate jangan lepas tu tekan delete. Okey, dia keluar benda ni, awak ambil task manager. Okey, dekat task manager awak nampak lah apa benda yang tengah running, aplikasi apa tengah running. Kita boleh cancel kan, kita boleh stop. Dekat situ jugalah kalau kita boleh tahu, kita nampak lah kalau ada aplikasi yang pelik-pelik tengah running. Kadang-kadang itu adalah virus. Tapi kalau awak tak tahu sesuatu benda tu, jangan terus tekan cancelkan dia, sebab kadang-kadang dia software yang penting lah yang perlu di running kan. Next kita ada ni, cara nak connect internet. Kalau ada wifi nak connect, ini kita gunakan OS lah, operating system akan tolong connect kan. Ni update, contoh Android update kan, dia akan guna di dalam operating system lah. Semua operating system akan menggunakan sistem update. Kebanyakan operating system dia akan ada beberapa jenis ni lah. File manager untuk search function, nak search apa-apa di dalam operating system tersebut. Image viewer, kita tak boleh install lagi software, kita boleh terus tengok gambar. Uninstaller, kita nak buang aplikasi yang kita tak guna lah. Disk clean up, ini kalau ada file-file yang tidak digunakan oleh aplikasi, tapi dia dah tidak digunakan, awak boleh scan gunakan disk clean up, dia akan tolong buangkan. Last kita ada disk defragmenter. Yang ni boleh dibuat menggunakan hard disk saja. Kalau SSD tak perlu guna disk defragmenter, sebab SSD boleh rosak lah. Next kita ada screen saver. Ni pun OS buat lah. Itu file compression, zip. Contoh file zip digunakan OS Windows.
Lepas tu ada PC maintenance. Okay, dia cakap okay, hari ni kena buang apa ni, junk file berapa banyak. Macam smartphone kita kan, dah penuh dah, dia suruh transfer, macam tu lah. Backup and restore, ni kan nak backup restore lah. Perkara apa-apa yang penting dalam tu nak backup. Dan kita ada power management, nak jimat bateri atau nak lebihkan performance. Ni biasalah, operating system akan tanya sama ada laptop ataupun smartphone, dua-dua kan ada power management. Dia kata ada operating system yang digunakan untuk server, ada yang guna untuk persendirian, ada yang guna untuk smartphone dan sebagainya. Okay, ni tak apa, kita akan tengok. Biasanya kalau untuk Windows, dia ada gunakan username atau ID dengan password. Okay, ni contoh dia lah. Kalau kita ada multi user kan, banyak orang boleh guna, dia akan keluarkan macam ni. Current user akan masuk password. Kalau additional user, orang lain nak guna, boleh masuk password dia. Okay, ni adalah contoh operating system. Okay, desktop ni komputer lah kan, komputer desktop atau laptop. Okay, yang ada kat sini adalah Windows, Mac OS, Unix, Linux dan Chrome OS. Ni untuk laptop dan desktop. Untuk server pula, kita ada Windows Server, Mac OS Server, Unix dan Linux. 3. Kalau desktop tadi ada 5, server ada 3, mobile kita ada 3. Google Android, Apple iOS dan Windows Mobile lah. Sekarang Windows Mobile pun dah jarang digunakan. Ni desktop ni lah. Desktop ni macam-macam benda lah yang kita selalu tengok kan. Okay, ni tak apa. Ni desktop. Start button dan sebagainya. Fungsi tile. Okay, ni dia lebih kepada Windows 8 lah. Okay, next kita ada Mac OS. Mac ni nama panjang dia Macintosh lah. Macintosh macam ni. Dia punya, ini dipanggil Graphical User Interface dia. Awak boleh tengok Ini pula untuk Unix. Unix ni dah lama lah, tapi boleh tengok nampak macam ni. Dia sangat lama. Sebab Unix ni multitasking develop 1970-an. Dia lah antara mula-mula multitasking dia yang menggunakan operating system Unix ni. Unix ni adalah dia punya ayah dia. Anak dia adalah Linux. Linux ni dia dah perbarui lah Unix tadi. Jadi Linux pun kalau guna dia lebih kurang macam Mac OS juga. Kalau tengok contohnya, awak boleh download sendiri, boleh install sendiri Ubuntu. Ubuntu ni adalah based on Linux lah. Dia punya ni operating system yang based on Linux. Ni Chrome OS. Chrome OS ni Google lah buat. Dia macam Chrome, tapi dia Linux based juga. Kalau nak ikutkan, Android pun adalah Linux based juga. Linux based daripada Unix. So Unix mula-mula, lepas tu Linux. Lepas Linux pun dia ada pecah-pecah, ada banyak orang boleh guna sebab dia open source. Kalau Chrome OS ni, awak on je laptop yang ada Chrome OS, dia akan terus buka keluar Chrome, Google Chrome. Dia tak keluar benda apa, Google Chrome. Login lah. Ni server, Windows Server, Mac OS Server, Unix dan Linux. Next kita ada smartphone. Okay, Android, iOS dan Windows. Ni contoh dia lah. Ni contoh untuk Android. Ini pula untuk iOS. Dia ada iOS tablet dengan phone. Dan ini adalah Windows Mobile. Ni last dia, Windows Mobile. Sekarang ni dah jarang lah dikeluarkan Windows Mobile. Okey, ini saja untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih.